Ini, okey, ini adalah tajuk yang kita bincang sebelum ni. Okey, saya nak share sikit yang ni. Sebenarnya untuk tugasan lepas, awak tak perlu hantar pun. Tapi tahniahlah pada yang hantar juga. Okey, bagus Yang hantar ni Damia dan Farhan. Sebenarnya tak payah hantar pun sebab kita dah bincang dalam tahun minggu lepas kita dah bincang jawapan sekali kan. Saya dah share video YouTube sebelum cuti lagi. Saya tak silap saya sebelum cuti. Saya share, awak boleh tengok rujuk jawapan di situ. Okey, jawapan semua ada di situ. Jadi awak tanda sendiri. Okey, kecuali soalan nombor 5. Soalan nombor 5 kita tak sempat kan? Kita tak sempat bincang, ingat tak? Kita tak sempat bincang sebab saya masa tu saya dah kelas lain pula kan. Jadi untuk soalan nombor 5 ni saya harap awak dah buat. Okey, dah buat. Maksudnya soalan dia nombor 1, kalau tengok buku teks awak muka surat, tengok balik muka surat 90. Soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu kita dah bincang sebelum cuti. Jadi jawapan tu saya dah share link dalam YouTube, dalam Telegram. So siapa yang tak boleh join hari kejadian ataupun dia dah lupa jawapan apa benda tu, awak boleh tengok balik YouTube tu. Saya tengok ada beberapa kerat yang tengok YouTube tu. Okay, saya share kat situ. Kemudian untuk nombor 5 ni kita akan bincang hari ni sebab saya tahu yang hari tu tak sempat bincang. Okay, untuk soalan nombor 5, awak kena tengok setiap gambar mula-mula gambar paya bakau. Okey. Kenapa pokok paya bakau ni diancam kepupusan? Okey, kemudian awak pergi ke periuk kera, kemudian panda, kemudian harimau. Okey, jadi untuk soalan ni saya nak tanya siapa yang boleh respon dekat chat tu? Apa jawapan dia untuk jawapan yang pertama? Contoh untuk soalan paya bakau kan, tulis paya bakau. Paya bakau, okey. Kenapa paya bakau ni diancam kepupusan? Okey, bagi sebab. Jelaskan tu maksudnya awak kena explain. Explain dengan terperinci Kemudian bagi cadangan cara mengatasi. Macam mana kita nak pulihkan paya bakau ni yang dah hampir diancam kepupusan? Okey, siapa boleh respon dekat sebelah? Saya nak tengok. Awak boleh check di sini awak boleh check di sini. Check di ruangan sebelah. Ataupun awak boleh je buka awak punya mikrofon. Okey, buka je mikrofon boleh. Siapa dah jawab tu? Paya bakau ditebang untuk membuat arang kayu. Okay, ini adalah salah satu aktiviti manusia. Tapi jawapan ni kurang tepat. Bagus, awak cuba bagus, Amir Irfan bagus. Cuma dia mesti ada perkataan secara haram dan berleluasa. Baru dia nak menunjukkan benda tu sangat-sangat berleluasa berlaku. Boleh diterima, cuma awak kena tambah sikit. Paya bakau ditebang untuk membuat arang kayu secara haram dan berleluasa. Maksudnya dia tak ada lesen pun, dia haram, lepas tu dia sangat-sangat berleluasa. Jadi benda tu lama-lama paya bakau akan popular sebab yelah dia nak naik tu lambat kan, nak tebang sekejap je kan. Okey, Amir Irfan bagus, tahniah. Ada lagi jawapan lain? Awak boleh respon di sebelah kanan ataupun awak boleh buka awak punya voice. Penerokaan kawasan untuk pertanian, pendustrian, pembangunan dan pelancongan secara berleluasa. Tertinggal tu, penerokaan kawasan hutan hutan. Betul itu jawapan dalam buku teks sebenarnya awak boleh refer. Penerokaan kawasan hutan secara berleluasa. Kan? Untuk pembangunan. Pembangunan tu contoh dia nak buat rumah, dia terpaksa tebang pokok bakau. Dia nak buat pertanian, nak tanam contoh dia nak tanam apa dekat area paya bakau tu yang berkaitan nak tanam sayuran kan, dekat dia kan sumber air dekat kan. So dia tebang pokok bakau tu. Itu salah satu punca juga. Berkaitan dengan pembangunan, dia nak buat rumah kan, nak buat rumah kawasan perumahan kan. Manusia kan dah bertambah setiap tahun. Jadi kawasan rumah tak cukup. Jadi dia terpaksa tebang paya bakau ni dia nak buat rumah contoh. Ataupun biasanya rumah dia jarang lah paya bakau sebab paya kan dia nak kena tambun banyak tanah. Dia buat kat resort pelancongan contohnya. Kan dekat dengan sungai kan. Jadi benda-benda ni lah yang menyebabkan hampirnya pupus paya bakau ni. Okey, jadi untuk paya bakau ni saya teruskan lagi cara mengatasi. Cara mengatasi, siapa nak respon?
Okay, jawapan Hamzah tadi bagus kita boleh terima. Jawapan Amir pun boleh terima, cuma tambah sikit je. Okay, Farhan jawab menguatkuasakan undang-undang apa? Kena detail sikit. Ni jawapan dalam buku teks ada ni. Menguatkuasakan undang-undang apa? Undang-undang. Kalau tengok buku teks muka surat 89. Nampak tak? Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan. Apa? Melindungi pokok. Okey, Damia Husna jawab penanaman semula pokok. Okey, boleh terima. Yang ni adalah pemuliharaan. Cara mengatasi ialah Amir jawab kita perlu membuat aktiviti pemulihan. Okey, Amir, jawapan awak ni sebenarnya terlalu umum. Kalau ada UPSR, dia tak boleh terima jawapan awak ni sebab dia terlalu umum. Apa aktiviti tu? Kena cerita. Apa aktiviti pemulihan tu? Macam Damia Husna jawab penanaman semula pokok. Itu adalah salah satu contoh aktiviti pemuliharaan. Okey, tak apa. Saya share jawapan saya. Awak boleh tengok. Ni yang saya bagi tahu tadi. Yang saya tulis kat atas ni semuanya dalam buku teks awak. Cuma kita edit sikit. Mesti ada perkataan. Jawapan awak satu je sebenarnya. Berlaku penerokaan hutan untuk pertanian secara berleluasa ataupun secara tidak terancang. Satu jawapan. Macam tu. Ataupun berlaku penerokaan hutan untuk pembangunan secara berleluasa ataupun secara tidak terancang. Macam tu. Maksudnya setiap satu ni satu jawapan. Tu yang saya slash tu. Awak bagi satu sahaja. So siapa yang betul jawapan dia dah buat semalam, dia dah buat sebelum masa cuti, dia boleh tanda right lah. Awak boleh tengok jawapan kat sini, awak boleh tanda right. So salah satu jawapan, okey. Yang kedua pula boleh terima berlaku bencana alam seperti banjir kilat. Tambah sikit banjir kilat banjir kilat ni maksudnya pembangunan tak terancang lah. Contoh macam longkang tersumbat kan. Orang banyak buang sampah dekat sungai menyebabkan paras air sungai semakin cetek. Jadi bila hujan lebat air cepat melimpah keluar. Macam itulah maksudnya banjir kilat. Okey. Gempa bumi, ribut taufan, tsunami. Okey, ini pun masalah juga bila berlaku tsunami habis pokok. Kan? Kena rosak lah. Okey. So, yang saya nak bagi tahu awak, bila awak bagi jawapan tu, biar jawapan awak tu lengkap. Okey. So, untuk cara mengatasi ni, ini ada dua sebenarnya. Mewartakan kawasan paya bakau atau tapak ramsar. Okey. Ini adalah pemeliharaan ataupun mewujudkan kawasan paya bakau Ramsar. Ini adalah pemuliharaan, dia wujudkan balik. Ataupun boleh jawapan Damia Husna tadi penanaman semula pokok paya bakau. Pokok bakau lah, pokok bakau. Boleh. So ini adalah salah satu penanaman semula tu termasuk dalam mewujudkan kawasan paya bakau ni. Maksudnya jawapan awak ni salah satulah. Kalau awak dah bagi tahu kalau dia minta dua jawapan, awak jangan bagi jawapan mewujudkan kawasan paya bakau Ramsar. Jawapan yang kedua, penanaman semula pokok. Ni sama je sebenarnya jawapan dia. Satu markah je. So awak boleh berguna lah mewartakan kawasan paya bakau macam tu. Okey, so boleh semak jawapan awak betul tak betul. So siapa yang betul boleh tanda right . Siapa yang salah nanti dia kena buat pembetulan lah. Aktiviti pembangunan tanah sekitarnya serta pencerobohan haram kini mengancam flora dan fauna kawasan tanah lembap berkepentingan antarabangsa Ramsar yang ada di Semenanjung. Ada 4 tapak Ramsar di Semenanjung iaitu Tasik Bera di Pahang, manakala selebihnya ialah Pulau Kukup, Sungai Pulai dan Tanjung Piai di Johor. 3 lagi tapak Ramsar negara ialah Kota Kinabalu Wetlands di Sabah dan Taman Negara Kuching Wetlands dan Hilir Kinabatangan Segama Wetlands. Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia MNS Profesor Ahmad Ismail berkata, ancaman yang dihadapi tapak Ramsar ketika ini jika tidak dikawal atau ditangani dikuatiri menjejaskan sumber biologi tapak berkenaan seperti spesies ikan, tumbuhan hutan, hidupan liar, burung hijrah dan burung pemangsa. Dia berkata jika perkara itu tidak diberi perhatian serius maka ia pastinya menyebabkan kerugian khususnya membabitkan aspek khazanah negara yang sepatutnya dipelihara atau dibangunkan melalui kajian terperinci.
Beliau berkata pembentukan kawasan penampan sekeliling tanah lembap yang dikategorikan sebagai zon pemeliharaan atau pemuliharaan adalah perlu bagi mengekalkan habitat sekitar zon berkenaan dan mengelakkan tanah lembap daripada dikeringkan termasuk untuk kegiatan pertanian yang memerlukan sistem perparitan. Apa yang awak faham tentang paya bakau Ramsar? Siapa boleh respon? Awak boleh buka awak punya mikrofon. Pada ekosistem kita, pada haiwan akuatik, pada manusia sendiri. Kenapa pentingnya kita jaga kawasan paya bakau Ramsar ni? Kalau yang dekat dengan kita Tanjung Piai tu kan, siapa yang pernah pergi tu tahniahlah. Siapa yang belum pergi ni kalau lepas COVID ni pergi tengok. Dekat dengan kita dekat Tanjung Piai kan. Boleh je nak pergi. Jawapan yang tadi apa tu disebut tadi tu? Kan mengganggu ekosistem biologi kan. Okey. Saya sambungkan lagi dengan video satu lagi untuk lebih jelas kenapa kita perlu jaga kawasan paya bakau kita yang sedia ada sekarang. Untuk pengetahuan semua, hutan paya bakau ni sebenarnya hutan yang paling awal kita jumpa dekat pesisir pantai. Dia terdiri daripada pokok-pokok bakau dan ada tanah lembap lah. Pertama sekali dia merupakan tempat pembiakan hidupan laut. So sebelum ikan-ikan membesar dan sebagainya, dia akan bertelur dekat kawasan paya bakau. So kat situlah kawasan main diorang, kawasan... Nampak tak? Nampak tak? Dekat situlah ikan akan bertelur. Dekat celah-celah akar pokok bakau tu kan. Jadi kalau kata pokok bakau dah tak ada, dekat mana ikan nak bertelur dah? Jadi spesies ikan akan berkurang. Dia akan menjejaskan pendapatan nelayan-nelayan. Kita juga yang susah kan. Disebabkan aktiviti kerakusan manusia yang tidak bertanggungjawab, orang lain jadi mangsa. Makan diorang sebelum diorang besar dan pergi ke laut. Bila kita tak ada hutan paya bakau, tempat ikan-ikan ni untuk membesar tak ada. So kita dah tak ada sumber makanan laut. Kepentingan paya bakau, dia boleh menyerap karbon sebanyak 2 kali ganda daripada hutan-hutan biasa. Sebab dia punya kawasan tu dan juga tanah lembap tu. Walaupun dia cuma ada 3% population dekat atas dunia ni, tapi dia boleh menyerap 2 kali ganda karbon yang kita hasilkan. Dan kawasan tu memang sangat penting sebab kita tak tahu anytime bencana akan datang, apa benda semua. Kita memang ada prevention, kita ada alarm untuk bagi tahu bila tsunami dan sebagainya. Tapi apa defense terakhir kita untuk halang daripada benda tu hentam kawasan lapang? Tahun 2014, Malaysia dan juga negara jiran kita Indonesia kena tsunami. Tapi kenapa Indonesia lebih teruk impact dia daripada Malaysia? Macam kat Penang sendirilah, sebab ada lagi saki-baki pokok paya bakau yang untuk menampan lah, untuk kita matikan ombak tu daripada terus hit ke tengah-tengah pandang. Hutan paya bakau ni juga dia boleh jadi perangkap sampah. Kita tak boleh nak halang sampah-sampah yang hanyut dekat laut. Kita pun tahu benda tu. So sebagai benteng pertama, kita ada paya bakau untuk jadi perangkap sampah sebab dia boleh masuk dekat celah-celah akar dia. So nanti adalah orang yang datang kutip. Macam senang lah kerja tu. Okey, cabaran nak jaga hutan paya bakau ni banyak. Salah satunya campur tangan politik lah. Macam kita nampak akhir tahun lepas dekat Pulau Pukuk, macam mana ada autoriti dan juga beberapa tangan-tangan yang cuba masuk untuk mengambil alih Pulau Pukuk. Sedangkan dia dah diwakilkan sebagai Ramsar Site. Selalunya orang akan potong pokok-pokok dekat paya bakau ni untuk buat rumah ataupun pembangunan lah. Tapi masalahnya tanah dekat paya bakau ni tak sesuai untuk buat perumahan. Contohnya macam ada satu kes dekat Perak yang mana diorang buat tanah tu sebagai rumah kos rendah, tapi sampai sekarang tak diduduki sebab tanah tu mendap dan rumah-rumah tu semua dah crack, dah pecah sebelum orang duduk. Kenapa paya bakau ni pun habis lah? Salah satunya sebab pembukaan aquaculture. So maksudnya orang buka kolam udang dan juga kolam ikan dekat situ. Yang ni disebabkan ekosistem paya bakau ni sangat sesuai untuk kehidupan udang dan juga ikan. So macam nanti token-token tak payahlah bayar mahal-mahal untuk make sure udang dengan ikan diorang hidup sihat. Cumanya yang jadi masalah bila air yang kotor daripada kolam udang dan juga ikan tu dilepaskan terus ke sungai tanpa difilter. Yang tu akan merosakkan sistem bakau dan juga haiwan-haiwan dekat kawasan tu lah sebab akan termakan benda-benda yang tak sepatutnya. Mewartakan hutan simpan. Okey, betul Syasha Karina, betul jawapan dia.
Sebab ia dapat menghalang tsunami. Okey, Hamzah jawab. Bagus Hamzah. Sebab dapat menghalang tsunami. Okey, bagus Farhan. Kerana paya bakau tempat hidupan bertelur dan membesar. Okey, tempat hidupan bertelur ni macam ikan-ikan, udang semua kan. Sebelum dia pergi ke laut, dia membesar dekat situ dulu. Jadi kalau dia nak telur kat semua tak ada tempat dia, habis macam mana pendapatan nelayan nanti kan? Kita pun nak makan ikan dah tak ada kan? Untuk menjaga ekosistem. Untuk menjaga ekosistem ni, Cik Wan dia kena apa bunyi? Dia kena bagi detail sikit. Ekosistem apa? Ekosistem hidupan akuatik kan, untuk menjaga ekosistem hidupan akuatik. Kena dekat tadi dia cerita tentang perangkap sampah kan. So bila ada sampah sarak yang berlaku, dia tak akanlah naik ke darat. Dia akan memerangkap sampah di situ. Jadi bila sampah terperangkap di situ, kita boleh kutip sampah kat situ. Kan? Sebab tu kita banyak buat gotong royong di kawasan Paya Ramsar tu, di kawasan Paya Bakau kutip-kutip sampah. Okey, ini periuk kera. Okey, gambar yang kedua tadi yang ni, gambar yang ni adalah periuk kera. Okey, awak tengok jawapan situ, awak boleh tengok jawapan awak, boleh tanda sendiri. Sama juga jawapan dia sebenarnya. Okey, sama juga jawapan yang macam kat atas tu. Awak boleh pilih salah satu, tengok jawapan awak betul tak betul. Ada tak kaitan dengan pertanian ke, awak tulis pelancongan ke kan, industrian ke. Lepas tu awak tanda right dekat buku awak. Sama je Okay, ini adalah yang berlaku. Cuma yang bezanya kat sini ada jawapan nombor 4, pencemaran tanah dengan pembuangan sampah dan toksik. Ini samalah. So bila dia buang toksik, katakan kan, dia buang toksik dengan sampah katakan dekat tanah tu, dan dekat situ ada periuk kera. So apa yang berlaku? Tanah tak subur kan. Bila tanah tak subur, periuk kera lama-lama akan mati. Dan bila dah mati, pupus. Itu saya tambah sikit lah untuk jawapan untuk periuk kera. Dan nombor 3 ni ada lagi, berlaku pembelakan haram secara berluasa. Yalah, bila dah orang tebang balak apa semua kan. Pokok tu duduk kat hutan. Jadi secara tak langsung balak tu dah, bila dah tebang, dah habis, dah clear semua kawasan hutan, secara tak langsung dia pun akan tak ada lah. Pokok periuk kera ni di bawah, di kawasan bawah Okey. Tanda dan yang dah siap boleh tanda terus tanda dan right Tak apa, yang mana yang jawapan dia salah, nanti dia buat pemutulan. Yang penting awak faham. Jawapan ni semua saya ambil dalam buku teks, cuma kita olah untuk dapatkan jawapan yang paling tepat lah. Olah dari segi ni, tambah secara haram atau secara berleluasa. Kita nak bagi tahu, ni bukan tambah ni, secara berleluasa. Ini secara berleluasa, saya pun tak tambah ni. Secara berleluasa. Okey, cara mengatasi. Oh, saya tak tulis kat sini cara mengatasi. Okey, cara mengatasi. Okey, apa yang kita perlu buat? Cara mengatasi. Tengok buku teks kat situ. Teks muka surat 89 ada jawapan dia. Mewartakan spesies hidupan yang dilindungi. Yang pertama, maksudnya kerajaan perlu. Kerajaan lah, kita tak boleh. Kita mana ada kuasa kan. Kerajaan perlu mewartakan spesies haiwan yang dilindungi. Contohnya, haiwan pada spesies tumbuhan lah, spesies periuk kera ni. Spesies periuk kera ni. Spesies tumbuhan yang dilindungi. Maksudnya, siapa pun tak boleh ambil periuk kera ni. Siapa ambil, kerajaan saman. Macam tu lah. Kerajaan wartakan lah. Yang ni jangan ambil. Macam tu. Itu maksudnya. Okay. Itu jawapan yang pertama lah kita boleh terima. Ada jawapan lain tak lagi? Media sosial mendidik masyarakat. Ini saya ambil dalam buku teks ni. Mendidik masyarakat tentang melindungi tumbuhan yang diancam kepupusan. Jangan sebut tumbuhan dan haiwan ni, kita rujuk pada periuk kera je. Okay. Kita rujuk pada periuk kera. Okay. Saya rasa cukup lah untuk yang periuk kera ni kan. Okay. Kita pergi ke panda. Nombor 3 panda. Panda ni dia banyak dekat China kan. Dekat negara China kan. Okay. Sama juga jawapan tadi. Nampak tak? Awak pilih satu je jawapan. Ini sama je. Okay, cara mengatasi sama ni. Mewartakan spesies hidupan dilindungi, menguatkan undang-undang, mendidik masyarakat. Ini sama je.
So awak pilih salah satu jawapan sahaja. So, jawapan pertama, berlaku penerokaan hutan untuk pertanian. Okey, itu jawapan kenapa panda tu pupus, diancam kepupusan kan. Berlaku penerokaan hutan untuk pertanian yang tidak terancang. Terancang tu maksudnya dia suka hati je nak terokok hutan tu. Itu tak terancang. Kalau dia terancang, dia plan dah. Okey, kawasan ni tak boleh. Kawasan ni kita dah hutan simpan kan, jangan kacau. Kawasan ni kita dah wartakan, jangan kacau. Ini tak, dia main dia main tu je. Dia main redah je kan. Tak terancang. Secara berleluasa biasanya yang haram lah. Dia masuk hutan tu secara haram, dia tebang pokok. Jadi itu yang berlaku. Kita tak ada panda kan, kita hanya import panda daripada China kan. Okey, panda ni ni cerita kat China lah. Cuma bila kita ambil panda daripada China, kita jaga, kita letak dekat zoo kan. Sebab kita tak letak kat hutan kita. Dia punya cuaca tak sesuai dengan panda punya suhu badan dia. Panda dia memerlukan suhu yang sejuk. Jadi bila kita ambil daripada China, kita bela panda tu, kita kena buat aircon lah kat dia. Sebab dia kena suhu yang rendah. Kos jugalah sebenarnya tu. Suhu yang rendah. Dia tak boleh letak lautan kita, tak boleh, tak sesuai. Okay. Okey, kemudian cara mengatasi. Dia mesti berkaitan dengan jawapan awak yang atas ni. Nampak tak? Okey. Cara mengatasi. Kalau awak kata jawapan berlaku penerokaan hutan untuk pertanian. Jawapan awak yang mana yang betul? Apa kaitan dengan panda ni? Jadi panda hilang tempat tinggal lah. Kan? Berlaku penerokaan hutan untuk pertanian menyebabkan panda hilang tempat tinggal. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ataupun berlaku penerokaan hutan menyebabkan berlaku penerokaan hutan untuk pendastrian pelancongan menyebabkan panda hilang tempat tinggal. Itu jawapan yang betul lah. Awak kena tambah sikit lah jawapan dia Kita bagi dia suruh explain kan. Dia suruh ceritakan sebab, jelaskan. So cara mengatasi dia, awak kena relate dengan jawapan awak yang pertama tadi. Kan? Pemburuan haram panda kan? Secara berleluasa. Jadi apa nak kena buat? Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan pemburuan dan penyeludupan haram. Jawapan nombor 2 ni kena. So jawapan awak yang cara mengatasi tu kena ada kena relate dengan jawapan awak yang pertama ni. Macam tu. Okay? Cara mengatasi tu kena relate jawapan yang atas tu. Okay? Kalau kita kata menganjurkan kempen menentang pemburuan haram, boleh terimalah. Kan, pemburuan haram ataupun mengelakkan beli produk yang dibuat daripada spesies terancam ni. Macam panda ni orang ambil dia untuk bulu kan, dia buat baju kan. Okay, okay, sama juga dengan harimau. Harimau pun sama je. Sama je jawapan dia, cuma awak kaitkah? Berlaku pemburuan haram secara berleluasa. Kan? So jawapan yang kedua ni awak boleh buat mengelakkan membeli produk yang dibuat daripada spesies yang terancam. Cara mengatasi dia. Banyak jawapan dekat sini, awak pilih satu je. Tapi mesti ada kaitan dengan jawapan yang pertama ni. Okay? Mewartakan spesies hidupan yang dilindungi. Ini pun boleh. Mewartakan spesies hidupan yang dilindungi. Maksudnya harimau ni siapa jangan pergi tembak suka hati. Tak boleh. Memang dijaga. Harimau tak ada masalah. Kita dalam hutan kita banyak lagi. Ada lagi harimau lah. Bukan banyak lah. Ada lagi harimau yang dalam hutan tu. Yang dijaga. Dan ada juga yang dekat zoo. Kita jaga kan. Kita letak dekat zoo. So harimau tak ada masalah. Dia suhu kat Malaysia sesuai untuk dia. So dia ada lah kat hutan kita tu. Okay. Okay. Sebagai manusia, apa yang kita buat tu, kita buat untuk keuntungan diri kita kan. Tapi dalam masa yang sama, kita tak sedar. Kita sebenarnya kesan tu akan balik ke kita semula. Contoh tadi dia kata dia yang macam dia nak buat rumah tadi kan. Salah silat percaturan lah. Dia nak buat rumah dekat tapak Ramsar tu kan. Ataupun dia nak buat rumah dekat paya bakau. Yelah rumah tu, tanah paya. Dia tambun banyak mana pun, tanah tu lama-lama akan mendap. Sebab tanah dalam tu dah ada paya, dah ada air dalam tu. Ni yang berlaku dekat Melaka, ada satu kawasan rumah tu. Dia memang buat dekat paya bakau, lepas tu dia tambun tau. Dia tambun. Tapi dalam 5 tahun orang duduk, dah berlaku pembendapan kat situ. Ada yang rumah tanah runtuh dah berlaku. Maksudnya apa? Kesan tu balik pada kita balik. Jadi kita tak nak lah manusia ni yang tidak bertanggungjawab menyebabkan dia jual rumah untung dekat dia tapi orang lain yang kena. Macam tu. Okay. Jadi itulah
Kita sebagai manusia kita jangan lupa apa yang kita buat dekat alam nanti balik semula pada kita. Sama juga dengan tsunami tu kan. Kalau tak ada pokok bakau ataupun ada zon ribut taufan kan yang menghalang kan angin ribut taufan untuk sampai ke rumah-rumah kampung-kampung kan. Jadi kalau ada payah bakau tu dia, at least dia dapat memampan lah. Kalau macam tsunami sikit-sikit tu dia dapat selamatkan jugalah. Dia selamat sebab tu kita tak banyak sangat. Kita memang ada tsunami kan, kita ada kena kat tsunami tu kita kena, tapi tak banyak kawasan yang teruk, yang terjejas. Hanya masa tu kawasan dekat Kuala Muda kan, Kedah kan. Situ. Yang lain tu tak teruk macam Indonesia lah. Indonesia teruk sebab dia punya kawasan payah bakau tu hampir dah macam disebut tadi kan, hampir musnah kan. Kita masih ada lagi. Sebab ada orang-orang yang menjaga, yang mengawal. Okey, saya teruskan Cikgu kata pandakan kena tinggal tempat sejuk. Okey. Siapa pernah pergi Cameron Highland yang terbaru? Cameron Highland. Cameron Highland ke, Genting Highland ke? Siapa yang pernah pergi tahun 2019 ada tak? 2019. Okey, saya Farhan. Okey, awak pergi. Farhan, awak pergi sejuk tak? Sejuk tak Farhan? Dekat Cameron Highland. Ke Genting Highland? Tak apalah, tak kisahlah. Kan? Sebenarnya memang sebenarnya siapa yang dah pernah pergi Cameron Highland, saya pergi last saya tu tahun lama dah, saya pergi tahun 2001 lah, lama-lama dah last. Masa tu saya kat UPM. Masa tu pun saya pergi dah tak sejuk. Saya pakai biasa je, saya pakai baju sejuk biasa je, bukan baju sejuk sangat. Baju yang tapi pakai dua lapis lah. Bukan baju tebal lah, baju biasa, 2 lapis. Tapi sekarang ni yang pergi memang dah tak sejuk. Masa tu tahun 2001. Bayangkan, pergi tahun lepas 2019. Tahun lepas tak boleh lah sebab kita COVID kan. Tahun 2019. Tapi malam dia sejuk. Okey, malam dia sejuk. Betul lah. Malam dia sejuk juga. Sebab bila kita cakap tu dia keluar macam asap kan. Tapi kalau siang memang tak berapa sejuk dah. Sebab apa? Sebab itulah berlaku penerokaan hutan secara berleluasa. Jadi bila dah tebang pokok semua banyak. Pokok ditebang kan. Jadi kita banyak karbon dioksida kan, manusia kan keluarkan gas karbon dioksida kan. Lepas tu ada pula asap-asap kilang, asap-asap kenderaan semua, ada klorofluorokarbon pun semua. Jadi kita punya persekitaran kita dah panas. So memang dah tak sejuk lah. Kurang sejuk. Jadi memang panda tak sesuai. Memang tak boleh. Dia kena suhu yang macam dekat China tu. Dia macam tu. Dia macam all the time dia mesti sejuk. Macam kat Cameron Highland tu siang tak sejuk, malam memang sejuk lah. Tapi bukanlah sejuk macam menggigil tu, tak ada. Sejuk-sejuk macam aircon tu kan. Sejuk yang selesa lah. Okey okey, bagus soalan ni. Okay, tak apa. Awak berfikirlah. Siapa yang tanya soalan tadi ya? Siapa tanya tadi? Oh, Haris Mikael. Tanya Haris Mikael. Dia boleh fikir pula. Cikgu kata panda kena tinggal tempat sejuk tapi Cameron kan sejuk. Okey So saya dah menjawab soalan Cameron memang dah tak sejuk sekarang ni, sama juga Genting Highland sebab kita dah banyak pokok-pokok dah ditebang kan. Oksigen dah berkurang. Sebab itu kalau dekat Jepun mereka dah menyesal tau. Mereka sebenarnya banyak pokok-pokok dah tak ada dah ditebang. Dia menyesal. Jadi dia buat kempen dekat negara-negara Asia macam kita ni, dia galakkan kita tanam pokok pula. Dia kata jangan jadi macam kita. Kita dah menyesal sebab dia dah panas kawasan dia. Sebab dia memang negara dia besar tapi tak boleh digunakan sepenuhnya sebab ada gunung berapi semua tu kan. Jadi dia ada kawasan-kawasan yang terlalu padat. Contoh Tokyo, bandar Tokyo tu kan. Jadi dia galak, bila dah padat macam tu, dia terpaksa buat apa tau? Dia buat kempen penanaman pokok di atas bangunan. Dia buat penanaman pokok di atas bangunan sebab dia dah ada tempat dah, penuh padat. Kan? Itu cerita kat Jepun lah. Kita masih lagi bernasib baik kita ada lagi banyak kawasan. Tapi kita kena jagalah. Kan? Kita kena jaga, tak tahu akan datang macam mana. Kan? Nanti awak jadi pegawai kerajaan kan. Awak kena jaga betul-betul khazanah negara kita ni. Jangan suka hati je tebang. Boleh buat pembangunan tapi kena kawal, kena secara terancang Okey. Ada dua tindakan daya
kesan daya bergun bergerak. Kesan daya objek berubah bentuk. Kesan daya boleh mengubah arah. Kesan daya objek boleh berhenti. Kesan daya semakin laju objek bergerak. Okay, so kita tengok daya Kalau awak tengok lagu ni, okay, awak dah boleh ambil nota kat sini sebenarnya. Ada dua daya tolakan dan daya tarikan. Lepas tu berlakulah geseran. Okay, saya ni awak cuba buat, cuba gosok tangan awak. Gosok sekarang. Gosok. Okay, apa awak rasa? Panas. Okay, panas, bagus. Awak rasa panas kan? Sebab itu berkaitan dengan geseran sebenarnya. Bila ada dua permukaan saling bersentuhan, dia berlakulah geseran. Berlaku geseran, tangan kita akan rasa panas. Sebab geseran dia menghasilkan haba. Kalau geseran berlaku dekat enjin kereta kan, lama-lama kan enjin kereta kita kan terbakar, keluar asap kan. Macam itulah. Kan kereta berasak macam tu kan. Sebab tu geseran menghasilkan haba. Okay. So untuk daya ni, kalau tengok pada gambar yang pertama, kan, gambar pertama dia main 7 tin. Nampak tak? Tin tu jatuh. So dia 7 tin. 7 tin. Maksudnya apa? Daya tolakan. Daya ada dua, tolakan, tarikan, dan ada juga aktiviti yang melibatkan dua daya, tarikan dan tolakan serentak. Okey. So bila kita baling batu, tin jatuh, itu adalah daya tolakan. Kita tolak batu tu menyebabkan tin tu jatuh. Okey. So berlaku pelanggaran antara batu dan tin menyebabkan ada geseran dekat situ. Kalau tak ada geseran, maksudnya batu tu terapung. Tin takkan jatuh. Nampak tak? Itu maksud geseran. Saya terus masuk geseran sikit. Okey, tarik upih. Tolakan ke tarikan? Tarikan. Okey, bagus. Nampak ni senang. Okey, tarik upih, tarikan. Ditarik. Nampak tak? Ditarik. Kan? Berlaku geseran antara permukaan upih ni dengan permukaan lantai ni kan. Yang dia duduk ni dengan lantai. Sebab tu dia boleh tarik. Kan? Tapi kalau geseran dia banyak, kan, kalau ditarik atas rumput, kan susah kan sebab dia geseran dia banyak bertambah. Tapi kalau dia tarik atas simen ataupun atas kaca kan, licin, jadi senang, mudah. Jadi ada benda, ada aktiviti yang kita perlukan banyak geseran. Ada aktiviti yang kita perlukan sikit geseran. Macam tu. Okey, tari buluh. Tari buluh ni kalau awak tengok dekat Sabah Sarawak, dia ada permainan ni. Tarik dan tolak ikut irama. Nampak tak? Dia ada awak boleh google nanti permainan tari buluh ni. So kalau dia lambat, kaki dia akan tersepit. Maksudnya bila buluh tu terbuka, kaki dia masuk. Bila buluh tu tutup, dia kena tarik dekat kaki dia. Ini memerlukan kecekapan fizikal dan juga fokus. Dia kena fokus pada permainan tu. Kalau dia tak fokus, kaki dia akan tersepit. Macam tu Okey, so untuk tari buluh ni dia ada tarik dan tolak. Tarik, ketak, tolak, tarik. Macam tu lah. Awak boleh buka video. Nanti saya tak sempat nak google video ni. Awak boleh cari video tari buluh ni, awak boleh tengok macam mana rupa permainan ni. Siapa yang biasa tengok drama tu ada kadang kan, drama kat TV kan, permainan ni. Kan? Okey. Gasing. Siapa yang biasa main gasing? Memang tahulah. Kita gasing kat Malaysia memang popular lah. Cuma yang tari buluh ni kita kurang popular lah. Kalau dekat Sabah Sarawak ya. Kalau kat Semenanjung kurang untuk kita. Kan? Tapi kalau gasing ni, Semenanjung Malaysia memang famous lah. So bila gasing ni, mula-mula kita baling kan. Kita baling adalah tolakan. Lepas tu kita kena tarik kan. Kita tarik balik, itu adalah tarikan. So dia ada dua, tarikan dan tolakan. So kalau dia tolak saja dia tak boleh. Dia tak boleh berpusing. Dia ada cara nak main dia. Jadi tak semua orang boleh main gasing. Dia ada tolak dan ada tarik. Sama juga kita main yoyo. Siapa nak main yoyo? Yoyo biasa kan? Yoyo kita tolak, tarik. Tolak, tarik. So kita menggunakan tolakan dan tarikan untuk membolehkan yoyo tu turun bawah, naik turun naik. Macam tu. Itu maksudnya Okey, kita pergi ke hari ni saya nak fokus daya tarikan, daya tolakan dan daya tolakan dan tarikan serentak. Macam kita main yoyo tadi kan, serentak kan. Kan? Kesan daya dan daya geseran. So, saya pergi laju sikit Okey. So daya. Apakah daya? Okey. Boleh baca sendirilah Okey. Ni awak kena ingat tau. Biasa kalau ada soalan, manalah tahu kan. Nanti kita tak tahu. Mungkin memang awak akan ada peperiksaan khas. Peperiksaan khas ni untuk bantu awak
untuk ke sekolah-sekolah khusus. Sebab itu saya ada share baru ni result SPM Sekolah Sakti. Sekolah Sakti sekarang ni memang bagus lah setakat ni top 4 terbaik kebangsaan dan antara SPP yang terbaik kebangsaan dan juga nombor pertama Johor lah, terbaik Johor. Terbaik Johor dan nombor 4 kebangsaan di kalangan SPP. So ambil Cikgu. peluang lah. Ya. Kan kan ada tarikan dan tolakan. Okay. Saya dia ada tu. Okay, tak apa. Nanti saya akan go through lagi. Saya akan deep lagi Okay, saya akan deep lagi. Okay, saya nak relate. Saya nak relatekan maksudnya sekarang ni Okay. So saya nak kaitkan sikit tadi tu. So mungkin awak akan ada exam khusus. So nanti untuk yang sekarang dah bulan 6 tau. So saya harap awak boleh fokus untuk subjek teras ni. Subjek teras ni Math, BM, Sains, Matematik kan. Jadi 4 subjek ni dia akan ada peperiksaan khusus untuk awak ke sekolah-sekolah khas. Untuk yang subjek elektif tu dia akan masuk dalam PST 6. Yang TP 1 sampai 6 tu itu macam tu. Tapi untuk periksa yang khusus ni walaupun tak ada UPSR tapi dia tetap awak kena ambil periksa subjek ni. Jadi saya tekankan juga lah yang ni untuk awak tahu dah kat mana awak nak pergi. Awak kena target dah. Saya nak pergi sekolah mana lepas ni? Saya nak pergi sekolah mana? Kena target dah dalam kepala awak nak pergi sekolah mana. Jadi bila awak dah ada sekolah mana awak nak pergi, awak kena buat yang terbaik untuk dapat markah yang baik lah. Okey, untuk daya ni awak kena ingat, ini definisi ni memang dia tak ada definisi lain. Kalau soalan tanya, apakah maksud daya? Inilah jawapan dia. Daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek. Maksudnya, objek tu contoh kita main bola. Objek tu bola kan? Kita tolak bola tu. Tendang bola tu. Tendang bola, tolakkan. Kan? Macam itulah. Biasa kalau bola tolakkan lah, tolak-tolak kan? Kan? Main badminton, tolak kan? Okey. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Tarik. Kan? Kita tarik laci meja. So laci tu dekat dengan kita. So kita tolak. Tarikkan. Tarik tu mendekat dengan kita. Tapi kalau tolak tu jauh dengan kita. Macam itulah. Dia okey, tak apa. Awak tengok video ni. Sarah ke taman bersama emak dan adik lelakinya. Dia berkata, "Saya ingin menolak John di dalam kereta sorong." Ibu menjawab, "Kamu juga perlu menarik layang-layang. Jadi, kamu boleh lakukan kedua-duanya?" Sarah menjawab, Okey, nampak tak? Dia main layang-layang kan? So layang-layang tu tolakkan ke tarikkan? Tarikan. Tarikkan kan? Bila tarik layang tu akan lagi terbang, lagi tinggi tau. Nampak tak? Tapi ada juga jawapan, dia ada 2, tarikkan dengan tolakkan. Tapi pada saya, layang-layang kita tarik kan? Kita tarik layang-layang tu menyebabkan layang tu akan pergi lebih tinggi. Kan? Okey. Kita tengok lagi. "Ya, saya boleh." Ibu memberitahu Sarah, "Baiklah, tetapi jangan tolak kereta sorong terlalu kuat." Bermacam-macam aktiviti berlaku di taman. Kereta sorong bergerak, layang-layang berterbangan dan bola melantun. Daun di pokok bergoyang, awan di langit berarak. Bagaimanakah semua objek ini bergerak? Suatu objek bergerak apabila anda mengenakan tolakan atau tarikan pada objek tersebut. Tolakan dan tarikan dipanggil daya. Daya diperlukan untuk membuatkan objek-objek bergerak. Daya bukanlah jirim. Daya tidak memenuhi ruang dan tidak mempunyai jisim. Kita tidak boleh melihat daya, tetapi kita boleh melihat dan merasai kesan-kesan daya. Seperti gelembung-gelembung sabun ini, ia menjadi semakin besar apabila ditiup dengan udara oleh anak-anak dan angin membawa gelembung-gelembung tersebut ke sekitar taman. Mari kita bezakan tolakan dan tarikan. Apabila anda menggerakkan suatu objek jauh dari anda mengenakan daya tolakan. Satu contoh adalah menolak bulu tangkis kepada pemain lain. Contoh-contoh lain daya tolakan adalah menyepak bola, menolak kereta sorong bayi dan menekan papan kekunci komputer. Apabila anda menggerakkan suatu objek ke arah anda mengenakan daya tarikan. Menarik troli adalah satu contoh daya tarikan. Contoh-contoh lain daya tarikan adalah menarik tali cawak anjing,
menarik benang untuk memastikan layang-layang terbang dan mengangkat beg untuk mendapatkan sesuatu. Okey, contoh daya tolakan. Kan kita mengayuh basikal, tolak pedal tu kan. Mencucuk, cucuk, tolak, memukul, memijak, menendang, memicit. Semua ni tolakan. Memampat yang kita buat pacu kan. Ya. Menekan. Macam menolak kereta boleh kan? Menolak kereta lah, menolak lah. So ini adalah kata kunci kata kunci untuk menunjukkan perbuatan tu menolak. Okay, so daya ada dua jenis, tolakan dan tarikan, dan satu lagi tolakan dan tarikan serentak. Okay, tak apa, kita pergi sikit-sikit. Okay, tarikan. Okay, ini contoh kata kunci tentang tarikan. Meregang getah. Kan, tarik. Menarik ke belakang, menarik tak panah. Tarik. Mengheret. Mengheret tu maksudnya dia heret ke arah dia. Menarik. Menaikkan beban. Menaikkan bendera. Kan, menaikkan bendera. Nampak? Itu adalah tarikan. Kan? Main tarik tali. Perlawanan tarik tali. Cikgu, Ya. kalau panjat gunung? Apa dia? Panjat gunung. Panjat gunung. Okey, panjat gunung dia ada dua. Nanti saya cerita. Awak dah pergi detail ni, bagus awak. Dia ada dua sebenarnya. Ada tarikan, ada tolakan. Nanti saya terangkan. Okey, tak pergi lagi ni. Okey, tak apa. Kita tengok ni. Menggergaji. Gaji kan? Gaji, tolak, tarik. Tolak, tarik. Menggosok. Gosok papan hitam, mencuci papan hitam. Menggosok, mencuci tingkap. Tolak, tarik, tolak, tarik, tolak, tarik kan? Mendayung. Tolak, tarik, tolak, tarik. Mengepam. Tolak, tarik, tolak, tarik. Menyental. Sama. Menyental ni sama je dengan menggosok tu. Okey. Sama juga awak padam. Kan? Okey. Saya teruskan lagi. Okey. Ini soalan Mikael tadi kan? Apakah yang perlu dilakukan oleh pendaki untuk sampai ke puncak? Nampak tak? Ni baca dia punya nota ni. Okey. Dia melibatkan tarikan ke atas tali. So dia akan tarik tali tu. Tali tu dia akan tarik. Dalam masa yang sama, dia kena tolak pijak batu tu. Dia tolak batu tu. Kan ada batu kan? So dia batu tu dipijak. So dia tolaklah batu tu. Kan? Kemudian tangan pendaki tu dia akan menarik batu penahan dan kaki pendaki pula berangsur batu. Okey, maksudnya sekarang ni bila dia tarik tali tu naik atas kan? Tapi dalam masa sama dia terpaksa pijak. Alamak, saya punya bateri sekejap. Berlaku serentak tarikan dan tolakan. Dia tarik tali, dalam masa sama dia terpaksa pijak batu tu. Masa dia pijak batu tu adalah tolakan. So bila dia tolak batu tu, dia akan meng-up diri dia ke atas. Dalam masa sama untuk dia up ke atas, dia kena tarik tali tu. So dia berlaku serentak. Kan? Tolak batu, tarik tali. Tolak batu, tarik tali untuk dia naik ke atas. Itu maksudnya. So dia berlaku dua Okey. Bagaimanakah budak lelaki ini boleh menggerakkan skuter? Tengok skuter macam mana? Skuter tu. Menolak. Hamzah, skuter padam tu. Skuter. Siapa pernah main skuter? Tolak ke tarik? Tolak. Tolak Kaki kan? kaki. Tolak dengan kaki kan? Tolak. Ada tarik ke? Tarik macam mana? Tolak lah kan? Okey. Untuk dia menggerak ke depan. Untuk dia gerak ke depan Sama juga dengan Hamzah. Kita tutup tu lampu tu. Kita suruh tolak kan? Tolakkan. Lagi. Okay. Apakah daya yang terlibat semasa budak lelaki ini bermain layang? Daya? Tak? Tarikan ke tolakkan ke dua-dua? Tarik. Kan? Tarik kan? Okey. Memancing tak? Tarikan. Tarik. Okey. Budak lelaki menggerakkan kasut rodanya ke hadapan. Kasut roda ke hadapan. Tolak kan? Tolak. Okey. Kayak. Menggerakkan kayak ke hadapan. Tarik dan tolak. Tolak. Ada tolak tarik ke ataupun tarik saja ke atau tolak saja? Tolak dan tarik ya. Tolak, tarik. Tolak, tarik ya. Okey. Kemudian memangkas. Memangkas ni kerja-kerja memotong tanaman kan? Memangkas. Tolak, tarik. Nampak tak? Tolak dia buka pangkas tu. Tarik dia tutup pangkas tu. Masa dia tutup tu dia potong. Pokok tu terpotong. Kan? Dia buka. Tolak. Dia tutup. Dia tutup tu maksudnya dia potong pokok tu terpotong. So dia tutup. Tarik. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Macam tu. Okey. Sekarang saya nak
Berapa dah jam? 5 minit ni. Okey, awak boleh macam mana? Tak apa, seorang jawab. Saya sebenarnya nak suruh awak salin tapi masa tak sempat dah, 5 minit lagi tinggal ni. Okey, mengetuk pintu. Seorang jawab. Tolak, tarik. Tolak. Okey, bagus. Tolak. Membuka suis. Tolak. Tolak. Bagus. Membuka laci. Tarik. Bagus. Menarik keluar paku. Tarik. Okey, bagus. Mengangkat kotak. Tarik. Okey, bagus. Mengayuh basikal. Tolak. Okey, bagus. Menendang bola. Tolak. Okey, bagus. Mencabut rumput. Tarik. Tarik. Bagus. Tarik. Tarik. Bagus. Menggergaji kayu. Tolak dan tarik. Tarik dan tolak. Dan tarik. Geser biola. Tolak dan tarik. Tolak, tarik. Bagus. Mengepang pria. Tolak dan tarik. Tolak, tarik. Bagus. Memerah kain. Memerah kain. Tarik. Ada dua Tarik. tau. Tolak. Tarik, tolak. Tolak, tarik. Tolak tu macam kita nak pulas tu kan. Tolak macam kita pulas lagi. Tarik. Kan. Pulas kain. Kain. Kan. Tolak. Tarik. Macam tu lah. Okey, permainan tari bulu tadi. Tari buluh, sorry. Permainan tari buluh. Tolak, tarik Okey, permainan gasing. Tolak. Tolak dan tarik. Tolak dan tarik. Okey, bagus. Okey, saya harap awak boleh faham Ada 3 daya sebenarnya. Sebenarnya ada 2 je, daya tolakan dan tarikan. Tapi satu lagi tu tarikan dan tolakan serentak. Okey. So daya ni kita tak boleh lihat. Nampak tak daya? Tiba-tiba bola tu terbang. Kan? Kita tak nampak daya tu. Tapi daya tu kita boleh rasa. Kita tak nampak daya tu kita boleh rasa. Contohnya kita tengok rasa berani je kat belakang kita. Kan? Itu adalah berkaitan dengan daya. Kan? Okey, kita tengok kat sini. Merasa kesan daya. Okey, semalam Amsha ada buat aktiviti ni. Saya minta tolong dia buat. Okey, jadi aktiviti pertama ni tiup belon dan ikat belon. Isikan besen dengan air, tolak belon ke dalam air dengan menggunakan tangan. Okey. So ini adalah kita tengok ni video ni Jawab tengok apa dia buat. Tolak ke tarik? Tu. Tolak belon tu. So belon tu dia licin tau sebenarnya. Amsha buat memang tak ada masalah. Bila dia licin, air pun dia licin juga. Jadi dia senang nak tolak. Relax tolak kan. Dia tak ada geseran, dia kurang. Itu maksud dia. So apa yang berlaku tadi adalah daya. Dia tanya apakah yang dimaksudkan daya? Apakah yang dimaksudkan dengan daya? Siapa boleh jawab? Daya ialah tarikan dan ataupun tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Awak kena ingat, itu kena hafal. Memang tak boleh buat apa dah. Itu awak kena hafal. Faham dan hafal lah. Daya ialah tarikan dan tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, tadi semalam Amsha buat, okey, tolakkan belon. Dia tolak belon atas cecair tu, atas air tu kan, dia tolak belon. Kan? So daya yang dikenakan pada belon tu menyebabkan belon tu boleh bergerak. Daya apa yang terlibat? Daya tolakan. Nampak tak? Objek tu belon. Belon dengan air. Tapi kalau belon tu diletakkan di kawasan yang kasar, saya rasa pun tak ada masalah sebab belon sendiri dia licin dah. Dia tak ada masalah sebab dia bukan permukaan yang bergerutu, dia permukaan yang licin. Jadi senang. Dia kurang geseran. So dia senang nak tolak. Relax kan? Okey. Yang kedua kita tengok, dia guna spring. Dia tarik hujung spring. Kan? Tarik kedua-dua hujung spring. So nampak dah kan? Daya tarikan. So untuk jawapan nombor 2 ni, apakah daya yang terlibat? Aktiviti 1, daya tolakan. Kan? Tolak belon atas air. Aktiviti 2 pula, daya tarikan. Tarik spring. Daripada pendek jadi panjang. Tak? Ya betul. Cikgu. Sistem hidrolik pun sama kan? Daya tarikan dan tolak Hidrolik kan? contohnya, dia ada banyak. Hidrolik dekat apa? Yang tutup pagar punya tu. Tutup pagar. Yes, bagus. Kita buka pagar, pagar tu dekat dengan kita kan? Bila pagar dekat dengan kita, maksudnya tarikan. So
So bila kita buka, kalau pagar terbuka, kita kat luar. Kita bayang kita kat luar nak masuk rumah, kita buka pagar guna apa dia, automatic kan. Kunci. Automatic gate kita buka, dia guna sistem hidrolik. Bagus dia guna sistem hidrolik. So pagar terbuka adalah tarikan, lepas tu kita tutup pagar, tolakkan. Tapi kena kita kat luar. Nampak tak? Kita buka pagar, pagar dekat dengan kita, tarikan. Kita tutup pagar, pagar jauh dengan kita, tolakkan. Macam tu lah. Nampak tak? Apakah yang kamu rasa semasa menolak? Yang ni awak tak tahulah sebab awak tak buat. Okay, Amsyah kata masa dia tolak belon ke atas air tu, belon tu dapat ditolak dengan mudah. Kan? Dia tolak dengan mudah sebab belon tu dia licin, dia kurang geseran. So, tak ada masalah lah. Okay. Tapi bila dia tolak, dia tekan-tekan, dia tekan-tekan, dia nak tekan kan, nak tekan bagi tenggelam, susah. Macam tu. Dia nak tolak. Dia gerak senang. Dia gerak senang. Tapi bila dia nak tekan belon tu ke dalam air, dia tak boleh nak tenggelam. Kenapa? Sebab belon ni dia ada daya keapungan dia. So dia susah nak bagi belon tu tenggelam. Nampak tak? Cikgu, roket air pun daya tolakkan kan? Apa dia? Roket air dia daya tolakkan. Tolak lah. Dia nak ke atas. Dia terpaksa, dia ada daya tujahan. Ni dia roket lain pula. Dia ada daya tujahan dia. Daya tujah, awak akan baca fizik nanti, form 4. Tujah, menolak dia. Kekuatan daya tolakkan tu menyebabkan roket naik ke atas. Bagus. Okey, daya tarikan graviti. Okey, ini berkaitan dengan isu semasa persekitaran kita, aplikasi kita dalam kehidupan seharian. Daya tarikan graviti oleh matahari terhadap bumi menyebabkan bumi sentiasa beredar mengelilingi matahari. Nampak tak? Kita sebenarnya planet ada daya tarikan graviti masing-masing terhadap antara satu sama lain tau, dengan matahari tu. Maksudnya bila ada daya tarikan, bulan ada daya tarikan, bumi ada daya tarikan, kita tak akan tertarik kepada matahari. Dan dalam masa yang sama kita ada orbit. So kita tak akan berlanggar antara planet-planet lain. Nampak tak? Kalau tak ada daya tarikan dengan matahari, kita akan tertarik kena matahari. Nampak tak betapa hebatnya Allah tu. Dia ada daya tarikan, graviti. Okay. Bukan saja bumi, bulan, semua ada. Okay. Alright. Base. Kita tengok last Okay, last saya dah lewat dah ni. Okay, kesan daya sikit lagi. Kamu akan merasakan daya apabila tangan kamu ditolak. Okay, kesan daya kita tengok bila botol ni dia kemik. Sebelum dia tinggi, selepas dia kemik. Nampak tak? Kesan daya. Kamu tak nampak daya tu. Daya tu ada kat tangan kamu. Bila kamu tolak objek tu, itulah daya. Tapi tak nampak daya tu. Tapi kita nampak kesan dia, botol kemik. Yang kedua pula, tiba-tiba bulu tangkis tu berubah arah. Nampak tak? Yang pertama dia ubah bentuk, yang kedua dia ubah arah. Daya dapat mengubah arah. Tapi tak nampak daya tu kat mana. Kan? Kemudian daya boleh menghentikan objek bergerak. Maksudnya objek tu tiba-tiba dia bergerak, tiba dia pegun. Dia stop. Daya dapat menghentikan. Okey. Ini tadi daya menghentikan objek yang bergerak. Sebelum dia bergerak, selepas dia berhenti. Sama juga. Dia menggerakkan objek pegun. Objek pegun tu maksudnya tetap. Pegun tu dia tidak berubah. Dia tetap pada kedudukan dia. Tapi bila kita tolak kereta tu bergerak. Maksudnya dapat menggerakkan objek yang pegun tu bergerak. Okey, daya mengubah kelajuan. Mula-mulanya slow, lepas tu dia tenang-tenang dia laju. Itu berkaitan dengan kesan daya. Okey, kesan daya. Okey, ini adalah aktiviti yang awak kena buat. Okey, kalau awak tak buat pun tak apa, tapi awak kena faham. Saya tak nak paksa. Kalau siapa nak buat, siapa tak nak buat pun tak apa. Tapi kena faham untuk awak bagi jawapan yang betul lah. So dia gambar dia tiup belon. Okay. So bila kita tiup, contoh ni ada video Hamzah buat semalam. Awak tengok video ni. Hamzah buat tadi, dia lebih kurang gambar ni. Awak tak buat pun tak apa, tapi kena faham. Okay, so gambar video tadi menunjukkan mula-mula belon tu besar. Selepas angin keluar, dilepaskan belon tu, udara keluar daripada belon kan.
So belon tu akan menukar dia punya bentuk dia. Menukar saiz belon daripada besar kecil dan lama terus jatuh ke lantai. Nampak tak? So dekat sini ada 5 kesan daya. So yang pertama, soalan pertama, jelaskan 5 kesan daya yang dapat dikenal pasti dalam aktiviti ini. Kena nyatakan 5 kesan daya. Okay, so 5 kesan daya tu awak kena buat dalam jadual seperti di bawah. So di bawah ada 2 kan, awak tambah lagi 3. Kena tambah lagi 3. Kesan pertama apa? Macam mana keadaan belon. Kesan kedua apa? Macam mana keadaan belon. Kesan ketiga apa? Macam mana keadaan belon. Kesan keempat apa? Macam mana keadaan belon. Kesan kelima apa? Macam mana keadaan belon. Okey. Kemudian awak pilih pernyataan yang benar. Objek yang sedang bergerak terus bergerak sehingga daya membentikannya. Ataupun semua objek bergerak dan akhirnya akan berhenti. Mana satu betul? Itu kena buatlah dalam buku SE. So SN tadi awak salin lagu. SE tadi awak buat untuk aktiviti ni. Okey. Kita semua sikit. Pergerakan lapisan bumi menghasilkan daya tolakan yang pada air laut dan menghasilkan ombak kuat. Ini yang berlaku tsunami ni. Nampak tak? Ni. Dalam laut ni kan? Okey. So bila ada daya tolakan pada air laut, dia menghasilkan ombak yang kuat. So kalau terlalu banyak sangat daya yang dikenakan, ombak terlalu kuat sampai dia akan menghempas daratan. Itu yang berlaku tsunami tu. Cikgu, gempa bumi? Pergerakan dalam tanah kan. Gempa bumi pun berkaitan juga sebenarnya. Berlaku bila ada gempa buminya ada tsunami kan. Dia berkaitan dengan pergerakan dalam laut tu, pergerakan tanah dalam laut, pergerakan apa nama kita panggil tu, lapisan bumi dan laut tu. Bila dia bergerak, dia tidak sama kan, dia punya lapisan tu tak sama. So dia akan menghasilkan ombak yang kuat. Ombak yang kuat tu kalau terlalu kuat dia akan menghempas pantai, dia akan merosakkan. Dia kan bila ombak tu kuat dia akan pergi laju tau. Wave kan, gelombang dia kuat kan, dia akan pergi laju. Itu yang berlaku. So memang gempa bumi pun berkaitan dengan tsunami sebenarnya. Sebab dia berkait dengan laut. Dia ada turutan kronologi, awak boleh google nanti. Turutan kronologi berlakunya tsunami. Macam tu. Okay, so apa yang awak nak kena buat yang ni je lah. Untuk latihan untuk hari ini, awak buat yang ni sahaja. Tak banyak pun. Soalan ni sahaja. Okay, ada soalan nak tanya? Kalau awak tak faham, awak tengok dekat sini. Ini ada nota dia bagi dalam buku teks kan. Daya 1, daya 2, daya 3, daya 4. Dah ada dah ni. Ada 5 kesan daya dah dalam buku. Tapi ini adalah nota. Daripada nota ni, awak kaitkan dengan soalan yang ni. Dengan pergerakan belon ni. Awak kaitkan dengan yang tu. Okey, ada soalan? Saya nak tutup.